لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masih lagi memberikan kepada kita ruang dan juga peluang untuk kita sekali lagi dapat bersama-sama duduk di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah di dalam masjid. Dan kita pohon pada Allah subhanahu wa ta'ala waktu yang sangat diberkati oleh Allah ini. Mudah-mudahan tuan, kita nak kena rasa bersyukur pada Allah kerana pada waktu yang diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seumpama pada waktu sekarang ni, iaitulah waktu antara maghrib dan juga isya. Tuan-tuan, dia merupakan waktu yang besar fadilatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, waktu antara maghrib dan juga isya. Dan tuan, Nabi SAW dia menyebut, ma min ayyami dahrikum nafahatin, kata Nabi, tidaklah daripada hari-hari yang dilalui oleh kamu, kata Nabi. Tuan, maknanya Nabi SAW nak beritahu kepada kita hari-hari yang kita berada padanya, hari-hari yang kita lalui ni, dan juga satu hari ada 24 jam. Tuan, Nabi SAW kata tidaklah berlalu hari-hari itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya nafahat, iaitulah anugerah-anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Cumanya Nabi SAW kata kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu, fata'arradu laha, hendaklah kalian semua mencarinya, kata Nabi SAW.
Tuan, maka antara waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu di antara maghrib dan juga isya. Tuan, kalau boleh waktu antara maghrib dan juga isya ni, kalau boleh tuan, jangan kita sembang soal berkenaan dengan dunia, jangan kita sembang soal-soal yang lain. Kecuali pada waktu maghrib dan juga isya ni kita imarahkan waktu dengan perkara-perkara yang berfaedah dan juga perkara yang boleh memberi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada seorang ulama pelopor kepada tariqah Ahmadiyah. Bukan Ahmadiyah yang duk di Indonesia tu, bukan yang tu. Mana tu? Yang ni tariqah Ahmadiyah Muhammadiyah. Nah, yang tuan, di antara zikir beliau yang masyhur yang kita duk amai selama ni, kita pun duk amai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan, tu antara zikir tariqah Ahmadiyah. Siapa pengasas dia? Sidi Ahmad bin Idris. Tuan, Sidi Ahmad bin Idris ni dia punya kebiasaan dia. Yang mana di antara dia punya kebiasaan dia, waktu antara maghrib dan juga isya, maka dia tak sembang perkara-perkara keduniaan. Tuan, dia mengimarahkan, dia memenuhkan waktu tersebut dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sahabat pernah tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami adalah orang yang sedikit beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kami nak menandingi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah?" Tuan, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Penuhilah dengan perkara-perkara berfaedah di antara waktu maghrib dan juga waktu isya, maka kamu dapat menyaingi orang-orang yang banyak ibadatnya kepada Allah Ta'ala." Dan tuan, penyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak menunjukkan kepada kita bahawa waktu antara maghrib dan juga isya ini ianya ada afdaliyah, iaitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana tu, tuan-tuan, waktu-waktu yang seumpama ni mesti waktu yang banyak diturunkan barakah oleh Allah, maka kita pohonlah yang baik-baik untuk diri kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi kita sambung pembacaan kitab Thamarul Jannah fi tarjamah risalah al-muawanah fi sulukin tariqil akhirah, yang dikarang oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyab bin Haji Wan Ali Bakum Tu'jum Fatani di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada kulit kitab ni, pengarang pada kitab ni dia tulis pada permulaan nama dia Al-Faqir. Tuan-tuan, kita dah terang sebelum ni dalam kitab Hikam yang kita duk baca. Tuan, makna fakir ni apa dia? Iaitulah orang yang tak ada apa-apa. Tu maksud fakir. Kalau andai kata miskin, miskin masih lagi ada tapi tak cukup. Tuan-tuan, tapi fakir ni boleh kita katakan orang yang tak ada apa-apa. Tuan-tuan, maka pengarang pada kitab ni, penterjemah kepada kitab ni, dia tulis di hadapan nama dia Al-Faqir Idris Khayyab. Fakir ni orang yang tak ada apa-apa. Tuan-tuan, dari segi adab, dari segi adab,
Walaupun pengarang kitab ni dia tulis nama dia Al-Faqir Idris bin Khayyat. Tuan-tuan, dari segi adab, kita jangan baca Al-Faqir. Jangan kita baca nama dia Al-Faqir. Kita bacalah nama dia Al-Syekh, Al-Allamah. Kita baca macam tu. Pasal apa? Memuliakan para alim ulama. Adapun nisbah kepada pengarang kitab ni, ya, dia tawaduk, dia merendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ibarat kita lah. kita takkanlah nak puji diri kita sendiri. Tapi oranglah yang mengangkat kedudukan dia, oranglah yang memberi gelaran pada dia. Dia tak gelak diri dia. Jadi dari segi adab, jangan kita baca nama pengarang ni Al-Faqir juga. Dia letak Al-Faqir ni pasal apa? Mutawadhi' billah. Kerana dia tawaduk, dia rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nisbah kepada kita, maka kita baca nama dia Al-Syekh Idris Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tu'jum Al-Fatani bi Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita sambung pada baris yang berikutnya. Kita tengok daripada hadis inna syaitana la yafriqu min dhilli umara tu, pada muka surat yang keempat. Pada hadis tu ke bawah, 5 baris ke bawah. Tuan, 5 baris ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka telah berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia mahupun di akhirah. Maka dia kata, tuan-tuan, ambil sikit daripada atas. Dia kata, dan dielok akan dia dengan beberapa sebab. Dielokkan apa, tuan-tuan? Iaitulah dielokkan keyakinan itu. Yang kita sedang bincang lah ni, iaitulah berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ni kita sedang bincang bagaimana cara kita nak memperkuatkan lagi, memperhebatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sepatutnya kita dah tak perlu lagi dah untuk kita usaha di atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya tak perlu lagi dah dengan dalil-dalil hak yang doa dah, dan juga dengan tanda-tanda yang doa dah ni. Tuan-tuan, apakah masih lagi tidak yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pasal apa kita nak kena memperhebatkan lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah pada alam roh dulu, ketika mana roh dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada roh yang dijadikan oleh dia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu? Tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia tanya kepada roh-roh yang dijadikan oleh dia, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu? Tuan-tuan, semua roh, semua arwah ini, mereka kata apa? Qalu bala syahidna. Maka semua roh ini mereka berkata, ya Allah, ya benar, kami semua bersaksi bahawa kamu ni adalah Tuhan. Itu tak dapat nak diatasi. Sudah pastilah, tuan-tuan, kekuasaan itu adalah kekuasaan yang maha hebat, tuan-tuan. Tapi pasal apa kita nak kena kukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Pasal apa? Nak kena besarkan lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ulama kata, ketika mana roh dimasukkan ke dalam jasad manusia, maka terperangkap sekali di dalam jasad itu dengan hawa nafsu yang menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terperangkap di dalam jasad itu dengan segala syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa membisikkan kepada hati manusia agar manusia menyeleweng Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, menyebabkan apabila satu orang dia menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati dia dikotori dengan noda dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hati yang apabila dia kotori dengan dosa kepada Allah, maka sukar untuk dimasuki dengan hidayat daripada Allah Subhanahu. Nabi tak letakkan, tuan-tuan, berjayanya dakwah Nabi SAW itu adalah semata-mata daripada usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, pernah satu masa bila mana Nabi SAW disuruh berhenti daripada mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kalaulah diletakkan matahari pada tangan kananku, dan kalaulah diletakkan bulan pada tangan kiriku, lan atruka hadzal amr, aku sama sekali tidak akan tinggalkan kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nak tunjuk kepada kita, tuan-tuan, dalam dakwah Nabi SAW, dalam nak mengislah, dalam nak membetulkan manusia, Nabi tak sandakkan kepada daya usaha dia semata-mata, maka dia sandakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana bila dia soal berkenaan dengan hati ni, maka hati dia di dalam pegangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu di antara doa Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tuan-tuan, pasal apa Nabi doa dengan Allah lagu tu? Yang mana Nabi panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi seru Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tuan-tuan, ini adalah kerana hati ni dia di dalam kekuasaan, dia di dalam pegangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu apabila hati yang dipenuhi dengan noda dosa kepada Allah, dia menyebabkan hati itu tak dapat petunjuk daripada Allah, sehinggalah manusia dia tidak dapat lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok pada masa Nabi SAW dicabar oleh orang-orang Quraisy di Mekah, dalam peristiwa membelah bulan. Tuan-tuan, mereka kata apa pada Nabi SAW? Mereka kata, "Hai Muhammad, kalau benarlah engkau Nabi dan juga utusan Allah, maka engkau boleh belah bulan tu. Cuba kamu belah bulan tu, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Setengah daripada ahlu sirah menyatakan peristiwa pembelahan bulan ni bukan hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang berada di tempat itu sahaja,
Tuan-tuan, orang di tempat lain pun yang jauh daripada kota Mekah pun, pada hari itu mereka dapat saksikan bagaimana berlaku terbelahnya bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama, kalaulah dia sihir, maka sudah pasti hanya berlaku dekat tempat tu je, pembelahan bulan tu. Tetapi masalah dia, tuan-tuan, orang yang luar daripada kota Mekah pun dapat menyaksikan bagaimana bulan tu secara nyata terbelah dia, dicabar oleh siapa? Orang-orang kufar Quraisy di Mekah, tuan-tuan. Tapi bila mana dah terbelah bulan macam tu, apa kata mereka kepada Nabi SAW? Ini merupakan sihir yang begitu nyata daripada Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah, tuan-tuan, yang cabak ni mereka, dan Nabi SAW dah lakukan apa yang mereka hendak, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbelah bulan tu. Dan dia bukan berlaku dekat situ je, orang lain pun turut menyaksikan pembelahan bulan tersebut, tuan-tuan. Tapi mereka kata ini sihir yang sangat nyata, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam suratul Baqarah, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kata Allah. Tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan orang yang kafaru ini dia ada dua penafsiran. Tuan-tuan, yang pertama iaitulah orang-orang kafir yang merujuk kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkataan kafir, perkataan kafir, apakah dia merupakan perkataan yang kasar? Tak, dia tak kasar. Kafir dia merupakan satu perkataan yang tak kasar. Bahkan Islam, dia gunakan perkataan kafir merupakan makna yang sangat lembut, yang digunakan kepada orang yang masih lagi belum mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, rujuk di dalam Lisanul Arab yang dikarang oleh Syekh Ibn Mandur rahimahullahu ta'ala. Lisanul Arab, boleh kita katakan satu kamus yang sangat besar. Lisanul Arab, lebih kurang saya rasa ada dalam 13 jilid kot. Kamus, kamus. Biasa kita kalau beli kamus satu ya, tebal macam mana pun kamus tu satu ya. Tapi kamus Lisanul Arab yang dikarang oleh Syekh Ibn Mandur rahimahullahu ta'ala, berbelah jilid. Tuan-tuan, apa dia makna kafara? Makna kafara dia adalah dimaknakan oleh ulama, iaitulah satu orang yang masih lagi terhijab, dia masih lagi tidak mendapat hidayat keislaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni makna kafir. Masya-Allah, tuan-tuan, satu sebutan dan juga satu makna yang lembut sebenarnya yang digunakan oleh Islam kita. Tuan-tuan, kalau orang Kristian, tuan-tuan, dia gunakan kepada kepada orang yang tak beriman ni, dia gelar apa, tuan-tuan? Dia gelar sebagai sebagai lembu yang tersesat. Ini orang Kristian, dia panggil kepada orang yang syirik, kepada orang kafir ini, iaitulah lembu yang tersesat. Dalam bahasa Yahudi pula, kalaulah nak dipanggil kepada orang yang kafir ini, yang syirik ini, mereka dipanggil sebagai makhluk yang ajaib, makhluk yang tak ketahuan, tak tahu siapa dia ni. Masya Allah, tuan-tuan, kasarnya mereka di dalam memanggil orang yang belum mendapatkan hidayat daripada Allah. Islam dia kata kafir. Tuan-tuan, rujuk dalam Lisanul Arab, makna dia apa? Iaitulah orang yang masih lagi belum mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tafsiran, tuan-tuan.
pada ayat innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Ada dua tafsiran dekat situ. Yang pertamanya orang yang kafir, yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adnaba dhanbin." Siapa-siapa yang melakukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayudau lahu nuqtatas sauda ala qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan satu titik yang berwarna hitam di dalam hati dia. Tuan-tuan, ulama tafsir kata daripada titik yang hitam inilah, bila mana hati itu tak disucikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, makin lama dia makin besar sehinggalah dia menyelaputi hati. Tuan-tuan, bila dah berselaput hati itu dengan noda dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala kata innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang diselaputi dosa yang banyak kepada Allah, orang yang tertutup ia, tuan-tuan, sama ada diberikan peringatan ataupun tak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka sebab tu kita kena lakukan usaha agar iman kita digilap balik semula, agar keyakinan kita kembali besar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu pada alam roh, tanpa berbelah bahagi, secara jazam, secara putih kita kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala kata alastu birabbikum, maka roh kata qalu bala syahidna. Mereka kata, ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan, ya Allah. Tuan, tapi pada hari ini no, kerana selaput dosa kepada Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita kadang-kadang seolah-olah macam orang yang tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, diterang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahawa orang-orang yang seumpama ni dah nampak dalil dah di hadapan dia. Bahkan tuan-tuan, nanti kita akan berjumpa di dalam kitab Hikam Ibn Athaillah yang kita duk baca tu. Tuan-tuan, nanti kita akan jumpa yang mana kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, Allah itu sebenarnya dia berada di hadapan kamu. Tuan-tuan, bukan bermakna Allah Ta'ala itu dia ada arah, tidak, tuan-tuan. Al-Imam Ibn Athaillah nak kata, sebenarnya kamu ni dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat memikirkan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sepatutnya dapat memikirkan yang ni dibuat oleh suatu kuasa yang tak boleh nak diatasi dengan mana-mana kuasa. Bangsa Al-Qibtiyah, dia adalah jenis satu bangsa yang mana dia percaya semua perkara ni berlaku dengan sendirinya. Dia percaya macam tu. Semua benda ni dia berlaku adalah kerana dengan sendirinya. Berlaku dengan sendirinya. Dia mula dia guna akal dia. Tuan-tuan, akal dia tak boleh nak sampai ke situ. Akal yang diberikan oleh Allah terbatas. Pasal akal ini juga dijadikan oleh Al-Khaliq, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam nak menggunakan akal dalam wahyu pertama, Allah Subhanahu wa taala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan kamu kajilah. Tapi bila kamu baca, bila kamu kaji, pastikan di atas nama Tuhanmu. Dan makna kata apa?
Manusia dia nak kena kaitkan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan berjumpa dengan jawapannya. Tuan, selagi mana dia mendahulukan akal dia, maka dia tidak akan berjumpa dengan jawapan. Tuan, apa ni kaum Qibtiyah, satu kaum yang tak percaya adanya Tuhan, dan dia kata semua benda ni berlaku dengan sendirinya. Tuan-tuan, pada satu hari yang mana bangsa Qibtiyah ni dia marah kepada satu orang da'i, satu orang pendakwah, yang mana pendakwah ni dia menyeru kepada kaum Qibtiyah ini supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni makhluk, benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepercayaan yang selama ni kamu duk percaya benda ni semua berlaku dengan sendirinya, hak ni tak betul. Dan maka ketua kaum Qibtiyah ni dia marah sangat-sangat kepada da'i ini. Maka dia kata, esok apa kata, dia kata, kita berdebat soal ini. Aku panggil semua penduduk-penduduk aku, jom kita duduk bincang, kita duduk berdialog, kita tengok hujah siapa yang paling kuat. Tuan, ni cabaran daripada siapa? Daripada pemuka bangsa Qibtiyah. Tuan, akhirnya ulama ni kata, baik, ittafaqna, kita bersetuju macam tu. Maka esok ni waktu pagi kita berjumpa di padang, di tempat sekian-sekian. Maka balik, ramai orang tunggu untuk hari esok ni, pasal nak tengok hujah siapa yang paling kuat. Tuan, esok pagi ni semua orang Qibtiyah semua turun dah. Pasal apa? Nak menyaksikan dialog hebat antara pemuka kaum Qibtiyah dengan ulama Islam. Tuan, maka bila orang dah ada dah, kemudian pemuka, pembesar Qibtiyah semua dah ada, ready dah. Tuan, ulama ni tak hadir pada waktu yang dijanjikan. Tuan, semua pakat tunggu mana pi ulama ni, mana pi da'i ni, takut berah. Tuan, lama mereka tunggu, sampailah tengah hari, barulah ulama ni sampai. Bila ulama ni sampai, tuan-tuan, maka pemuka Qibtiyah ni kata, kalaulah kamu dah kalah dengan hujah kamu, tak perlu berjanji semalam ni, tak perlu janji untuk berdialog dengan aku pada hari ni, kerana engkau telah menyusahkan kami untuk menunggu kehadiran kamu ke tempat ni. Tuan-tuan, kata ulama ni minta maaf, dia kata, aku dah mangkit pagi-pagi dah nak pi ke tempat ni sebagaimana yang dijanjikan semalam. Cuma dia kata, kamu tahu tak, rumah aku dengan tempat kamu ni dipisahkan dengan anak sungai. Bila aku nak pi ke sini, aku nak kena ada perahu barulah boleh pi ke sini. Maka pagi tadi dia kata, bila aku nak naik perahu, tiba-tiba aku tengok perahu yang biasa aku duk bayar ni, yang biasa aku duk tambang ni, tengok-tengok dah dia dah bergerak dah, membuatkan aku tak dan nak naik perahu tu. Maka aku tunggu perahu tu dia tak main-main. Maka aku pun bersandak di salah sebuah pokok, di sebatang pokok, aku bersandak kat situ. Maka lama aku tunggu tak ada juga perahu. Tiba-tiba dia kata, sedang aku duduk bersandak ni, tiba-tiba pokok tu bergoyang dengan sendirinya. Dia bergoyang. Bila dia bergoyang, aku terperanjat. Bila aku terperanjat, aku tengok pokok tu dia bergoyang. Bila dia bergoyang, bergoncang dengan kuat sangat, maka dia jatuh dengan sendirinya. Tiba-tiba daripada pokok tu terbelah dengan belahan-belahan kayu yang begitu cantik secara sendirinya. Tiba-tiba terbentuklah daripada tuan, orang Qibti ni bila dia dengar ulama ni cerita macam tu, pakat gelak semua sekali. Depa duk gelak sampai lupa diri. Depa kata, gila dah Tok Syekh ni. Gila dah Tok Syekh ni. Tuan-tuan, depa lupa apa yang mereka duk pegang sebelum ni. Tuan-tuan, kata ulama ni,
Kamu gelak pasal apa? Kamu menggelakkan, kamu ketawa dengan apa yang kamu pegang selama ni. Semua perkara berlaku dengan sendirinya. Tuan, membuatkan audiens, orang yang berada di tempat tu, semuanya sengak belaka. Maka kata ulama ni, tidak ada apa lagi dah untuk diperdebatkan pada hari ni. Mereka lupa, bila orang duk cerita macam tu, mereka tak boleh nak benarkan cerita tu. Tuan, nak ceritanya apa? Benda ni tak masuk akal. Bila mana dia boleh terjadi dengan sendirinya dan sebagainya, kecuali bila mana dia dikembalikan kepada satu kuasa, iaitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka oleh kerana itulah, apabila hati manusia dia menyeleweng jauh daripada Allah, dan juga karat-karat dosa banyak di dalam hati manusia, menyebabkan manusia dia kelam daripada dapat melihat secara nyata kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Allah itu berada di hadapan kamu sahaja. Allah nak ceritanya apa? Kamu dapat tengok dan kamu dapat fikirkan tentang kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tapi ada orang yang dia tak berapa nak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab hikam tu, tuan, kita duk bincang sekarang ni, ada orang yang dia bersandar sangat kepada amalan-amalan yang mereka duk buat. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan yang kamu amalkan itu juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka ulama dia nak cuba menjadikan kita orang yang bertauhid secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, cara yang kita nak sebut ni bagi nak memperhebat dan memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan tuan-tuan dia dapat menyuci akan segala karat dan daki pada hati kita. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama tasawuf, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada satu peringkat yang mana terzahir segala kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3 peringkat kata ulama. Tuan-tuan, peringkat yang pertama, hendaklah satu orang itu dia bertakhalli. Tuan-tuan, takhalli apa dia? Iaitulah dia membersihkan seluruh daripada anggota-anggota tubuh badan daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang pertama sekali, yang ni kita sedang duk bincang. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, kita bincang lah ni, telinga tu dia mesti nak kena dengar kepada ayat-ayat Allah yang menceritakan berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ni nama dia takhalli, iaitulah kita nak bersihkan anggota tubuh badan ni daripada segala noda dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, anggota tubuh badan ini dia alat. Bila mana kita nak buat dosa kepada Allah, inilah alat yang kita gunakan. Kita gunakan mata melihat kepada perkara maksiat kepada Allah. Kita gunakan telinga mendengar benda-benda yang maksiat kepada Allah. Kita gunakan tangan, kita gunakan kaki. Tuan-tuan, ni semuanya adalah alat-alat prasarana untuk sampai kepada apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu ulama kata, pertama sekali hendaklah kamu takhalli, bersihkan dulu anggota tubuh badan ni daripada segala noda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu nak kena ada himmah, satu semangat yang besar di dalam kita nak membersihkan jiwa pada Allah. Tuan-tuan, kata Sayyiduna Abu Dhar radhiyallahu anhu wa ardah, satu orang dia akan kita kata tersungkur di tengah jalan, di dalam dia nak mendekatkan diri kepada Allah, dia akan tak sampai kepada Allah.
dan juga tidak sampai kepada matlamatnya. Kata Sayyidina Abu Dhar, apabila satu orang dia ada sifat kaslan. Tuan-tuan, kaslan ni apa dia? Iaitulah sifat malas untuk dia bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu kata Sayyidina Abu Dhar, orang yang malas ni jangankan perkara akhirat, perkara dunia pun dia tidak akan dapat kebaikannya. Itu orang yang dia malas, tuan-tuan, memang dia tak boleh nak buat apa benda malas ni. Benda dunia pun dia tak dapat, apatah lagi benda akhirat yang menuntut kita agar kita banyak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu nak kena ada himmah, nak kena ada semangat yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ini adalah takhalli. Kita nak bersihkan segala anggota tubuh badan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia akan pi pula kepada peringkat yang kedua yang dinamakan sebagai at-tahalli. Tuan-tuan, tahalli ni apa dia? Dia dia telah menghiaskan hati dia dan juga seluruh daripada perbuatan dia dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka. Tuan-tuan, hasil daripada dia bersihkan anggota tubuh badan ni, tuan-tuan, orang yang nak dekat dengan Allah ni dia bukan kira siapa. Nak dekat dengan Allah dia bukan hak milik para alim ulama saja. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah dia memberikan rahmatnya kepada sesiapa pun yang dia kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna kata sesiapa pun juga bebas di dalam dia nak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tuan-tuan, dia daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa man ta'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.